Sebenarnya saya tak ingin nak naikkan perkara ini sebab benda ni sebenarnya merupakan satu benda negatif kepada negeri kita yang telah berlaku sekian lama. Tetapi apabila YB tanya, saya terpaksa menjawab juga. Jadi apa yang berlaku di Pulau Sembilan ini adalah untuk sekian lama, terutamanya dalam, kalau saya tak silap, 2 penggal lepas apabila ia berkembang menjadi satu tempat destinasi pelancongan yang agak dahsyat di mana terkenal bukan saja di Malaysia sehingga ke luar negara. Tetapi pada masa yang sama, itu yang saya katakan over tourism dengan izin, apabila terlalu ramai pelancong yang pergi, dan yang teruknya apabila pelancong yang pergi, mereka nak tengok tetapi mereka tak nak jaga alam sekitar. Jadi apabila mereka tak jaga alam sekitar, biodiversity itu sangat-sangat sensitif. Okey, sangat-sangat sensitif. Dan ia telah menyebabkan kacau bilau kepada biodiversity itu, dan sekarang sebenarnya sehingga sekarang tahap pemulihan tu masih tidak baik di Pulau Sembilan. Itu sebabnya kerajaan negeri mengambil keputusan untuk tidak memasarkan supaya kita berharap biodiversity itu dapat dipulihkan. Pada masa yang sama, walaupun kita sedang membuat usaha-usaha tersebut, tetapi saya nak katakan masih ada pengusaha yang masuk secara haram. Pengusaha pelancongan, dan juga masih ada nelayan yang masuk secara haram. Jadi ini amat menyukarkan terutamanya mereka daripada taman negeri untuk membuat penguatkuasaan. Dan kita kena lihat faktor laut itu. Apabila mereka berada di laut, tidak macam JPJ nak buat roadblock. Tidak macam polis nak buat roadblock. Itu senang. Kalau mereka nak tangkap, nak buat saman, mereka boleh di bawah jambatan, belakang pokok dan sebagainya. Tetapi laut itu laut terbuka. Jadi mereka dapat lihat, apabila penguatkuasa datang, mereka dapat lihat daripada jauh. Jadi itu merupakan satu masalah. Terutamanya apabila mereka nampak penguatkuasa, apa mereka buat? Mereka potong pukat. Mereka potong pukat terus. Dan pukat itu akan jatuh. Dan di sinilah merupakan masalah yang paling teruk apabila pukat itu secara berlapis-lapis ada di atas koral-koral tersebut. Dengan izin. Dan inilah yang menyebabkan masalahnya. Terutama pada, macam saya katakan, ikan bilis tadi. Dan juga kepada, untuk ramai yang tak tahu, di Pulau Sembilan itu merupakan destinasi antara ramai yang tak tahu paling banyak kuda laut, spesies kuda laut di rantau ini. Saya pun tak pernah tengok kuda laut hidup. Dalam laut lah, dalam zoo pernah tengok lah. Jadi untuk itu kita perlu nak selamatkan tempat ni. Itulah sebab kita mengambil keputusan untuk tidak memasarkan. Tetapi dari segi saya faham maksud YB tadi, kita katakan mengenai kita nak reserve tempat tu. Kerajaan negeri sebenarnya tengah berbincang dengan kerajaan persekutuan mengenai macam mana kita nak reservekan tempat tu untuk tambahkan kawasan atau tambahkan jarak. Sebenarnya berlaku pertindihan di kawasan itu di mana kita kata jurisdiction negeri dan jurisdiction persekutuan. Jadi itu perlu dibincangkan secara harmoni antara persekutuan dengan negeri supaya kita dapat kembangkan lagi tempat tu daripada 3 nautical mile ke atas. Supaya kita boleh kembangkan tempat tu supaya penguatkuasaan dapat dilakukan. Pada masa yang sama, saya harap orang-orang kampung, orang-orang sekitar dapat bekerjasama untuk memelihara Pulau Sembilan. Kalau kita sendiri tak dapat tengok, tak dapat masuk sekarang, kita harap pada masa akan datang, anak cucu kita dapat kembali ke tersebut untuk melihat keindahan yang telah dikurniakan kepada negeri Perak kita. Terima kasih.